السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Allah berfirman, maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diizinkan untuk dia berbuka, kemudian hendaklah dia gantikan puasa itu sebanyak hari yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas orang yang tidak mampu berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan fidyah lebih daripada kadar yang ditetapkan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita masuk bulan Syawal, betul? Hari ini sudah 28 Syawal, besok 29 Syawal. Inilah kelebihan orang Melayu, dia puasa sebulan, raya pun sebulan. Ahad pun ada lagi yang jemput juga, dia panggil Zulqa'dah, sambut Zulqa'dah pula. Ala kulli hal, tak apalah, yang penting makan, tu je.
Baik, selain kita sibuk makan ini, hari ini saya nak bawa satu tajuk yang tidak ada dalam kitab ini. Biasa kita baca kitab Al-Azkar, iaitulah tajuk berhubung dengan manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung? Manusia yang beruntung ialah orang yang mati jasadnya, ada orang menyelesaikan masalahnya. Jadi yang saya nak bincang hari ini ialah masalah puasa. Bila kita mati nanti, siapa nak selesaikan puasa kita? Itu tajuk dia. Kerana orang yang beruntung ialah orang yang mati jasadnya, ada orang yang menyelesaikan masalahnya. Apa masalah kita? Pertama, hutang dengan Allah. Kedua, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ni kena selesaikan. Baik, apakah hutang dengan Allah? Kita ingat Allah cipta kita ni ada tugas yang diperintahkan kita melakukannya. Kalau kita tak buat, dianggap kita berhutang. Kerana itulah satu hari datang seorang lelaki bertanya Rasulullah tentang dia nak qadakkan puasa ibunya. Lalu Nabi kata, kalau kamu berhutang dengan orang, adakah kena tunaikan? Ya, begitulah hutang dengan Allah Ta'ala. Ya, soalnya siapa yang nak selesaikan? Kalau saya tanya akak-akak, ibu-ibu, pernah tak akak-akak, ibu-ibu puasakan orang lain? Jawapannya, tak pernah. Begitulah kita besok mati, tak ada orang puasakan kita. Sebab itu selesaikan dulu sebelum mati ni, ataupun beritahu berapa hari tak puasa. Mengapa kita tak pernah puasakan orang mati? Sebab kita pun tak tahu berapa hari yang dia tinggalkan, kerana dia tak pernah beritahu. Di sinilah kita disebut oleh Rasulullah sebelum tidur berwasiat. Wasiat itu bukan mestinya harta, wasiatkan juga berapa banyak hutang dengan Allah Ta'ala. Baik, dalam ibadah kita, ibadah nombor satu apa dia? Sembahyang. Ibadah nombor dua, puasa. Ibadah nombor tiga, haji dan umrah dulu. Ibadah nombor empat, zakat dan sedekah. Itu kalau ibadah fardu. Ibadah sunat pun sama juga. Solat sunat, puasa sunat, zakat dan haji yang haji dan umrah yang sunat, sedekah yang sunat. Jadi itu kalau kita nak bincang ibadah nombor satu, solat. Maka solat ini kita kena ingat tak boleh digantikan bila kita mati. Tak boleh diqadakkan oleh orang lain, tak boleh dibayarkan fidyah oleh orang lain. Walaupun ada pendapat yang kecil mengatakan ada fidyah puasa, tapi kita ambil pendapat yang mu'tamad bahawa solat tidak ada fidyah. Maka sebelum mati kita ni selesaikanlah solat-solat yang tertonggak itu. Ingat ya, kecuali orang perempuan haid dan nifas. Kata Sayyidatina Aisyah, diperintahkan kami mengqadakkan puasa, tidak diperintahkan kami mengqadakkan solat. Ini bagi orang perempuan yang haid ataupun nifas. Jadi solat itu kalau kita tinggal tanpa uzur, maka hendaklah diqadakkan. Bila kita mati, siapa yang nak qadakkan? Saya jawab. Jawapannya tak ada orang yang qadakkan bayang kita. Tak boleh. Tetapi puasa boleh tak orang qadakkan? Boleh. Maka itulah hari ini yang saya nak bincangkan soalnya, siapa yang nak mengqadakkan puasa?
Kerana masalah puasa ni dia ada 5. Ada orang tinggal puasa tak perlu qada, tak perlu fidyah. Itu yang pertama. Tak perlu kita qadakan puasanya, tak perlu kita fidyahkan puasanya. Yang kedua, orang yang diberi pilih, waris-warisnya diberi pilihan sama ada nak qadakan puasanya atau bayarkan fidyah sehari yang ditinggalkan secupak beras. Itu golongan kedua, boleh pilih siapakah mereka itu. Boleh pilih sama ada diqadakan puasanya atau dibayarkan fidyahnya. Yang ketiga golongan yang hanya perlu bayar fidyah, tak perlu qada. Fidyah saja, qadanya tak perlu. Yang keempat, orang yang hanya boleh qada, tak boleh bayar fidyah, tak perlu fidyah, qada sahaja. Yang kelima, orang yang dikenakan qada pun perlu buat, fidyah pun kena bayar. Qada pun kena buat, fidyah pun dia kena bayar. Ini kita bincang masalah puasa. Ingat ya, solat tak boleh diqada ataupun dibayarkan fidyah menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Ini yang saya maksudkan. Beruntunglah kalau orang tolong selesaikan masalah puasa kita. Masalahnya tak ada orang yang selesaikan. Buktinya kita pun tak pernah puasakan orang kan. Tak pernah. Saya mengaku saya tak pernah puasakan siapa-siapa pun. Yang kita puasa untuk diri kita aja. Begitulah kita mati besok, ingat. Tak ada orang selesaikan masalah kita ni kecuali anak-anak yang ambil berat hal mak ayah dia. Dia tahu berapa hari ditinggalkan puasanya. Baik. Yang pertama, siapakah orang yang tak perlu fidyah, tak perlu qada? Dua-dua tak perlu. Pertama, orang yang meninggalkan puasa dengan uzur. Uzur maknanya dengan keizinan syarak. Apa maksud uzur? Dia tinggal puasa dengan keizinan syarak. Pertama, kerana haid nifas. Yang ketiga, sebab dia sakit. Yang keempat, kerana dia musafir. Bila sebut musafir, mestilah jaraknya melebihi 90 km dan dengan niat yang tidak maksiat. Itu maksud musafir, yang dibenarkan berbuka puasa. Ya. Akak balik mana? Balik Perak, balik Johor, balik Kuantan dengan Alam Damai ni lebih 90 km lebih. Asalkan bukan tujuan maksiat, walaupun nak tengok buah durian dia dekat Raub tu boleh. Tapi kalau ambil durian jangan lupalah jemaah, terutamanya ustaz, sekian dimaklumkan ya. Ini balik tu lepas tu tanya masalah, boleh tak saya ustaz buka puasa? Boleh kak, cuma durian jangan lupa, tu je. Itulah selalu tanya soalan. Dah dijawab tak diberinya durian, beritahu je balik tengok durian. Tak apalah, sabar je lah. Balik tajuk kita. Jadi orang begini, dia tinggal puasa dengan uzur. Walaupun musafir tu pergi melancung, asalkan bukan tujuan maksiat, boleh. Maka dia dibenarkan berbuka puasa. Tiba-tiba mati bulan Ramadan yang sama. Jadi bila dia nak qada, tak jumpa hari dia nak qada kerana dia meninggal pada bulan Ramadan yang sama. Oleh kerana dia tinggal puasa dengan uzur, meninggal di bulan Ramadan itu, maka orang sebegini tidak perlu diqadakan puasanya, tak perlu dibayarkan fidyah.
Ada berlaku sakit dia, tak puasa kerana sakit, meninggal di bulan Ramadan. Jadi warisnya tak perlu qada, tak perlu bayarkan fidyah. Boleh. Ini golongan yang pertama ya. Jadi tak perlu kita bincang qada dia, tak perlu bincang dia punya fidyah. Golongan kedua, orang yang diberi pilihan, sama ada dia nak qada puasa, nak diqadakan puasanya atau dibayarkan fidyah. Pertama, orang yang tinggalkan puasa tanpa uzur. Bukan sebab haid, bukan sebab nifas, bukan sebab sakit, bukan sebab musafir. Sebab lepas tu sebab apa tak puasa? Malas. Dia masuk geng beg plastik hitam. Akak tahu geng beg plastik hitam ni? Tahu, boleh tahan juga, jangan terlibatnya. Geng beg plastik hitam ni ceritanya dia pergi kedai restoran tu, ingatkan dia angkat sampah kat belakang kedai. Rupanya dia bubuh dalam karung plastik hitam tu. Kita ingatkan dia ambil sampah, rupanya dalam tu ada nasi, ada lauk. Semua ada dalam tu. Tu kami panggil geng beg plastik hitam tu. Dia tak puasa bulan Ramadan, mati di bulan tu juga. Bulan Ramadan tu juga dia mati. Jadi berbeza dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia uzur, dia sakit, dia haid, dia musafir, mati bulan Ramadan. Oleh kerana diizinkan syarak, dia tak puasa, dia mati. Yang pertama ni tadi tak perlu qada, tak perlu fidyah. Ini dia tinggal puasa dengan sebab malas, tanpa uzur, maka mati dia. Waris-warisnya diberi pilih sama ada nak qadakan puasanya atau bayarkan fidyah sehari yang ditinggalkan secupak beras. Nak ambil mana harta tu? Ambil harta si mati sebelum difaraidkan. Jangan faraid lagi hartanya. Gunakan hartanya, bayar dulu hutang dengan Allah Ta'ala. Tu hutang dengan Allah namanya tu. Ya. Ataupun warisnya tolong qadakan. Siapa waris yang nak qadakan? Kita cerita sekejap lagi siapakah waris. Kalau waris tak nak qada, ambil harta dia, bayarkan fidyah dia. Ini orang yang tinggal puasa tanpa sebab, mati di bulan Ramadan, ataupun dia mati selepas Ramadan. Ini golongan yang pertama, warisnya diberi pilihan. Golongan yang seterusnya ialah orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sebab uzur tadi. Dia uzur, dia sakit, dia uzur kerana haid dan nifas, ataupun dia diberi keuzuran berbuka puasa kerana musafir. Dah jumpa bulan Syawal, kita diharamkan puasa pada 1 Syawal. 2 Syawal boleh tak kita puasa qada? Boleh dah 2 Syawal, 3 Syawal. Tapi biasalah 2 Syawal beraya. Rumah makcik, pakcik takkan nak puasa. Yang ketiga, makcik, pakcik raya rumah kita pula. Yang keempat, di rumah kawan-kawan. Raya kelima, kawan-kawan datang rumah kita pula. Yang keenam, dah open house. Yang ketujuh, open house lagi. Yang ke-8, rumah terbuka pula. Yang ke-9, open house lagi. Lepas tu, pejabat pula buat open house. Bila nak puasa? Tak, sampailah esok ke Muncak. Esok ke Muncak. Sini jemput, saya ingat petang besok ada 2, pagi besok ada 3, tengah hari ada 1, malam ada 4. Gila betul. Itu hari rasa dah turun 5 kilo ni, naik 10 kilo, bimbang betul. Baik. Dah jumpa hari qada, tak diqadanya puasa, mati dia. Ini golongan yang kedua. Yang tadi tinggal puasa tanpa sebab, mati di bulan Ramadan ataupun selepas Ramadan. Yang ni tinggal puasa dengan sebab yang diizinkan, cuma dia lambatkan qada, mati dia.
Ini yang saya maksudkan. Sebab itu kalau akak-akak, ibu-ibu ada tinggal puasa dengan uzur, beritahu suami, beritahu anak-anak, wasiat kalau mak mati besok, mak ni tinggal puasa 10 hari contoh. Barulah waris-waris boleh tolong qadakkan. Batu ibu-ibu, anak-anak perempuan kita yang haid, kena tanya dia berapa hari tinggal puasa, dah qadak ke belum? Saya tanya anak saya, nak suruh mak dia tanya, mak dia dah tak ada, mak baru belum ada. Kita tanya, berapa hari tinggal puasa dik? 13 hari. Dah qadak belum? Kena tahu tu, tanya dia, berapa hari lagi? Baik, orang sebegini kalau dia tinggal puasa sama ada uzur, kerana uzur, kalau dia mati bulan Ramadan, dia tak perlu qadak, tak perlu fidyah. Sekarang ni dah jumpa hari qadak, tak diqadaknya puasa yang tinggal tadi, mati dia, maka waris-warisnya diberi pilihan. Pilihan pertama, qadakkan puasa si mati itu. Pilihan kedua, bayarkan fidyah. Ini namanya option, boleh pilih. Boleh pilih. Baik, kalau nak bayarkan fidyah, sehari dibayarkan secupak beras. Mana harta nak ambil? Ambil harta si mati sebelum difaraidkan. Jangan faraid dulu. Bayarkan hutang dengan orang, bayarkan hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah ni selain puasa, zakat pun kadang-kadang ada orang berhutang juga. Syarikat besar zakat tak pernah bayar, berhutang tu. Ambil harta dia sebelum faraid, bayarkan dulu hutang zakat tu. Zakat perniagaan, zakat emas perak, bayarkan dulu. Sebelum difaraidkan harta tu, dia ada duit tapi tak buat haji lagi, buatkan badal haji. Tak pernah berumrah, buatkan badal umrah. Ambil harta si mati itu. Baik, ataupun waris-warisnya boleh bayarkan fidyah, ataupun warisnya boleh tolong qadakkan. Siapakah waris yang dimaksudkan itu? Yang nak qadakkan puasa orang mati ni, sama ada dia tinggalkan puasa tu dengan sebab uzur ataupun tanpa uzur. Sebab dah jumpa bulan Syawal, dah boleh qadak. Baik, sebab itu ulama-ulama berbincang, apakah hukum mengqadakkan puasa, adakah wajib disegerakan ataupun boleh dilambatkan? Cik jawab. Jawab dalam hati dulu, tengok lulus tak lulus. Jawab dalam hati. Adakah wajib disegerakan ataupun boleh dilambatkan? Okey, jawab dalam hati. Lepas tu tandakan betul ke salah, beri markah masing-masing. 5 saat dari sekarang. Soalannya, orang yang tinggal puasa, adakah wajib segera qada? Jawapannya, kalau ditinggalkan dengan uzur, kerana haid, kerana nifas, kerana musafir atau sakit, sunat segera diqadakkan, sunat segera qada. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan syarak, malas, wajib disegerakan. Boleh faham? Boleh ya? Orang sengaja tinggal tanpa uzur syar'i, wajib disegerakan mengqadakkan puasa. Siapa-siapa yang tinggalkan puasa dengan uzur syar'i kerana haid nifas, sunat disegerakan. Maknanya boleh dilambat-lambatkan, sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, kami diperintahkan mengqadakkan puasa, kami tak diperintah mengqadakkan solat. Ini bagi orang haid dan nifas. Dan Sayyidatina Aisyah juga mengqadakkan puasa pada bulan Sya'ban. Ada riwayat mengatakan pernah Sayyidatina Aisyah qada puasa pada bulan Sya'ban. Itu yang banyak puasa Sya'ban tu ikut Aisyah. Iyalah, cakap je lah malas kan senang. Ikut Aisyah pula dia. Alah kulli hal. Taib. Jadi kalau begitu sunat
sunat disegerakan bagi orang tinggal puasa dengan uzur. Tiba-tiba dia mati. Jadi waris tadi sama ada bayarkan fidyah atau qadakkan puasanya. Siapakah waris yang nak qadakkan puasa? Dengan elok-elok. Waris yang nak qadakkan puasa itu ialah mereka yang ada hubungan darah daging dengan si mati. Sebab waris ni ada dua kan. Satu waris yang makan pusaka, satu waris yang tak dapat pusaka tapi ada hubungan darah daging. Contoh siapa dia? Adik-beradik kita. Kalau kita ada anak, kita meninggal, adik-beradik kita tak dapat pusaka tapi dia darah daging kita. Anak saudara kita. Anak saudara kita, oleh kerana kita ada anak, kita ada adik-beradik, anak saudara kita tak dapat pusaka tapi dia darah daging kita, anak saudara. Kalau begitu, oleh kerana ada hubungan darah daging, walaupun mereka tak dapat pusaka, mereka boleh mengqadakkan orang mati, waris-waris tadi. Baik, soalan yang ditanyakan, bagaimana kalau bukan waris? Kawan-kawan nak qadakkan puasa kawan-kawan yang telah meninggal dunia. Itu saya kata untung kita ni kalau orang selesaikan hutang kita dengan Allah, hutang puasa. Tapi pernah tak orang kumpulkan adik-beradik? Pernah tak buat? Mak kita ni tinggalkan puasa 30 hari. Jadi kita ni adik-beradik, anak saudara ni Pak Long nak beritahu sebagai ketua, mak tinggalkan 30 hari, kita ni anak saudara ada, adik-beradik ada 30 orang, kita ambil seorang sehari. Pernah buat? Jawapannya tak pernah kita buat. Begitulah besok kita mati kena ingat. Belum tentu anak cucu kita buat. Sebab itu maksud saya, selesaikan hutang kita dengan Allah sebelum kita mati. Itu maksud saya. Nak harapkan anak-anak cucu belum tentu. Sebab kita pun tak pernah buatkan untuk orang lain. Betul? Sebab apa kita tak pernah buatkan untuk orang lain? Sebab orang tu tak pernah beritahu pun berapa hari dia tinggal puasa. Sebab tu isteri ke suami ke tinggal puasa, beritahu isteri itu. Ataupun segera qadakkan sebelum mati. Lebih selesai, senang masalah. Baik. Kalau begitu, ini cara kedua. Cara pertama, bayar fidyah. Mana lebih afdal? Afdal bayarkan fidyah. Sehari dia tinggal secupak beras. 30 hari 30 cupak beras. Lebih afdal. Ambil harta dia, bayarkan fidyah puasa yang dia tinggal. Baik. Ataupun waris tolong qadakkan. Jadi waris yang dapat pusaka atau yang tak makan pusaka tapi darah daging dia, itu yang merongot tu. Oh, pusaka dia dapat, puasa kasih kita. Itu sebab bayar fidyah lebih bagus. Baik. Nanti saya buka soalan sekejap lagi. Soalan seterusnya ialah, kalau begitu, bagaimana kalau kawan-kawan nak qadakkan puasa kawan-kawan sedangkan dia bukan waris? Dalam fiqh mazhab Syafi'i, seorang sahabat yang nak mengqadakkan puasa sahabat yang lain dibolehkan dengan syarat. Syarat pertama, dibolehkan dia qadakkan puasa orang lain yang pertama dengan izin waris. Kerana ini tugas waris. Jadi pergi jumpa waris dia. Mamat, makcik dengan ibu kamu dulu kawan baik. Jadi makcik nak tolong qadakkan puasa ibu kamu kalau ada tinggal. Kata mamat tu, boleh makcik ambillah semua sekali. Makcik nak minta sehari je. Dia bagi 30 hari tu. Bertuahnya anak ni. Makcik ambillah semua. Kita orang tak kisah. Memang tak kisah. Dak makcik nak qadakkan sehari aja. Baik. Boleh
dengan izin waris. Ingat ya. Ini kita kena ingat, ini bukan tugas kita, ni tugas waris. Sebab tu minta izin. Kalau tanpa izin tak sah. Tak sah. Mesti minta izin waris dulu. Ataupun yang kedua, boleh kita qadakkan puasa si mati. Yang kedua dengan wasiat si mati. Wasiat. Contohnya, dia pergi ziarah makcik tu. Makcik tu kata, Minah, dulu masa makcik sihat, makcik ada tinggal puasa 10 hari. Ni besok kalau makcik tak panjang umur mati, kau jangan lupa qadakkan makcik ya. Kita ni sama-sama pergi kuliah, engkau lah sahabat makcik dunia akhirat. Boleh dia qadak dengan wasiat itu. Kata Minah tu, menyesal pula saya ziarah makcik hari ni. Ingatkan makcik nak wasiatkan saya tanah ke, sawah ke, rumah ke, wasiatkan puasa. Tu wasiat. Wasiat maknanya dia pesan wasiat. Ataupun dia tulis wasiat itu. Dia kata, Minah, kau datang ziarah makcik ini, terima kasihlah. Tepi katil makcik tu ada kertas wasiat. Nanti makcik mati kau buka. Oh, suka kita dengar. Jangan buka sekarang. Nanti makcik mati kau buka. Itu wasiat makcik untuk Minah. Oh, dah ambil surat tu, suka. Tunggu bila makcik tu mati. Mati makcik tu buka, tengok dia wasiatkan puasa. Sah kita puasakan dengan wasiat. Sah. Boleh. Dua cara je. Kalau nak puasakan waris, satu minta izin, satu dengan wasiat. Kerana itulah saya pesan, dalam hal-hal sebegini minta izin ni mustahab. Kerana itu bukan tugas kita. Ada berapa perkara ibadah yang kadang-kala orang tak minta izin orang lain untuk buat, tak sah. Contoh apa dia? Selain nak puasakan orang mati, antara yang orang kena minta izin ialah kita nak buat korban untuk orang lain. Kalau kita nak buat korban untuk anak kita, untuk isteri kita, suami kena minta izin, beritahu, ayang, abang nak buat korban untuk ayang. Kata isteri, terima kasihlah bang. Baru sah. Ini bawa balik daging, surprise, I buat korban untuk you. Isteri tak tahu, tak sah. Sebab korban ini ibadat diri kita masing-masing. Kena minta izin, kena beritahu, baru sah. Sebab itu ibadat masing-masing kena buat. Apalagi kadang-kadang orang tak minta izin buat bayar zakat. Orang bawah nafkah kita, isteri, anak bawah nafkah, kita tak perlu minta izin bayar zakat sebab bawah nafkah kita. Ada anak yang sudah tidak di bawah nafkah. Anak kita dah bekerja, dia ada pendapatan sendiri, sepatutnya dia bayar zakat sendiri. Anak lelaki ke anak perempuan, ayah kan hari ni bayarkan zakat anak dia. Anak dia kerja. Masalahnya anak saya belum kahwin. Bukan isu belum kahwin, isunya dia ada pendapatan dia. Jadi kalau seorang ayah nak bayarkan zakat anak yang bukan di bawah tanggungan dia, kena minta izin dulu. Tak sah buat begitu. Banyak orang buat begitu, bayar zakat anak yang dah bekerja. Patutnya budak perempuan tu, anak perempuan tu, anak lelaki tu bayar sendiri. Walaupun umur dia baru 17, dia ada pendapatan dia. Kena minta izin. Kena ingat. Sama juga kita nak qadakkan puasa orang yang dah mati. Dia bukan waris kita, ini tugas waris dia. Jadi kita nak qadakkan, kena minta izin waris. Baik. Waris pun puasalah seorang sehari. Berapa orang tadi? 30 orang. 30 hari. Katakanlah waris-waris tadi berpuasa 30 hari serentak. Hari yang sama. 30 orang ni pakat puasa. Terangkatlah 30 hari qada. Walaupun puasa hari yang sama. Yang penting 30 orang tu buatkan untuk si mati itu.
Boleh faham tu? Ini golongan yang kedua ni. Ini untuk orang yang sudah meninggal dunia, diberi pilih. Satu, bayarkan fidyah. Yang kedua, qadakkan puasa si mati tadi. Baik. Lepas tu saya pesan ni, sebab banyak orang kita, orang dah mati tak bayarkan fidyah si mati. Lepas tu antara benda yang kita kena ingat ialah, siapa nak selesaikan masalah kita ni lepas kita mati? Lepas tu beruntung kalau orang selesaikan. Waris-waris tolong selesaikan fidyah orang mati. Yang banyak berlaku bagi faraid, fidyah tak pernah nak fikirkan. Okey. Yang ketiga, golongan yang ketiga. Yang tiga, orang yang hanya perlu fidyah, tak perlu qada. Siapa dia? Yang ketiga, orangnya masih hidup. Yang tadi orang tu dah meninggal dunia. Yang ni dia masih hidup. Dia sakit, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Doktor mengesahkan dia ni sakit, dan ikut pengalaman kedoktoran memang dia tidak akan sembuh. Jadi nak qada masa bila? Tak mampu dia nak qadakan. Adakah orang yang macam tu? Ada orang yang buat dialisis. Dia banyak kategori kan. Saya tengok kawan saya yang buat dialisis, ada yang boleh puasa, tapi ada juga yang buat dialisis dia tak boleh puasa. Kadang-kadang ada yang hypo, dia cuba qada tapi hypo. Orang begini kalau sakit dan dia tak jumpa hari nak qada, orang sebegini dia tidak perlu qada, hanya perlu bayar fidyah. Tapi ingat kaedahnya, dia tidak ada harapan sembuh dan tak jumpa hari nak qadakan puasa. Sebab ada orang sakit, dia nanti sehat. Bila sehat dia kena qada sebab dia belum mati. Dia yang kita nak qadakan kalau dia dah mati. Baik tu jangan cakap dengan orang sakit, tak payah puasalah, nanti saya qadakan. Marah dia, aku tak mati kau nak qadakan. Yalah, saya tunggu matilah. Sampai hati kawan. Tunggu mati. Jangan cakap begitu. Cakap dengan dia, nanti sehat qada lah. Tapi kalau tak jumpa hari qada kerana sakitnya berpanjangan, waris hanya perlu bayar fidyah sahaja. Baik, jangan qadakan sebab dia belum mati. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, orang tua yang kalau sekiranya dia puasa menambahkan uzur, bertambah sakit dia. Sebab orang tua ni saya tengok banyak jenis. Ada orang tua yang mampu puasa. Ada. Saya tengok orang tua umur 100 tahun masih mampu puasa, 90 tahun masih mampu puasa. Sebab benda tua ni benda subjektif. Ada orang tua saya tengok boleh berlari lagi, jogging. Ada orang tua naik kuda. Kawan saya baru umur 40-an, 50-an dah pakai tongkat pun ada lah. Benda ni subjektif. Jadi yang dimaksudkan orang tua yang hanya perlu bayar fidyah ialah orang tua yang sekiranya dia puasa menambahkan keuzuran sakit dia. Merengkot-rengkot dia puasa tak, bergulung-gulung badannya. Bila dia nak qada, tak jumpa hari qada. Orang begini waris-waris hanya perlu bayarkan fidyah. Mak saya umur 79, uzur dah mak sekarang ni. Kadang-kadang tanya juga, mak puasa ke? Ada hari dia kata larat, dia puasa. Ada hari tak larat, tak puasa. Ya. Jadi kalau dia mampu qada, tak mampu qada. Kalau tak mampu, kita bayarkan fidyah saja. Jadi cucu-cucu beritahu ke nenek macam tu. Tengok nenek, ada setengah nenek ni dia paksa diri puasa, paksa. Dah ni bergulung badan, bergulung. Kata cucu, nek, bukalah nek. Nenek sanggup mati dengan puasa ni. Itu namanya
orang yang dipanggil memudaratkan nyawa. Sedangkan apakah hukum menjaga nyawa? Wajib jaga nyawa, wajib. Jadi jangan paksa. Ya. Kalau boleh qada hari lain, qada hari lain. Kalau tak boleh qada kerana tua tadi tak mampu puasa, bayarkan fidyah saja. Baik. Jadi cucu jumpa nenek cakap macam itulah, nek tak payahlah puasa nek. Saya tengok nenek puasa makin tambah uzur ni. Jangan pergi jumpa nenek, nenek janganlah puasa nek, nanti saya qadakkan nenek. Sampai hati kau nak qadakkan aku. Aku tak mati lagi, kata nenek tu. Yelah, kita orang tunggu nenek mati je. Bertuahnya cucu suruh aku mati cepat. Jangan cakap begitu, cakap begini, nek, saya tengok nenek ni uzur. Puasa makin uzur teruk ni. Tak payahlah puasa, kami bayar fidyah. Bayar fidyah aja cukup. Ini golongan yang ketiga ya. Ingat ya. Baik. Dia tak perlu dia panggil tak perlu qada kerana dia tak jumpa hari dia nak qada kerana uzur tadi berpanjangan, sakitnya berpanjangan, ataupun kalau dia puasa menambahkan mudarat nyawa. Kaedahnya kalau memudaratkan nyawa dia. Ini cerita masalah jaga nyawa ni wajib. Kawan saya aksiden motor, budak muda aksiden motor. Dia terhentak di divider. Dia tidak ada cedera, tak luka, tapi kepalanya terhentak pada divider menyebabkan berlaku dehydration. You know dehydration? I don't know. Dehydrate ni dia kata kehilangan air dalam tubuh, menyebabkan balancing kita tu tak stabil. Keseimbangan badan tak stabil. Kalau dia memandu boleh accident. Jadi doktor beritahu dia, awak ni dehydration ni, hilang air tubuh. Caranya minum air ni. Masalahnya puasa Ramadan. Baik. Dia pun berbuka. Boleh tak dia berbuka? Allah sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan. Siapa di antara kamu yang sakit, ganti hari lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah nak bagi kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala tak mau susahkan kamu. Baik. Dia pun buka. Sudah buka, dia pun call saya. Cerita kat saya, boleh tak ustaz saya buka? Oh, dah buka baru call dia. Jawapannya boleh ke tak boleh dia berbuka? Harus. Malah kadang-kala jadi wajib, kerana kalau dia tak minum berlaku dehydration, hilang keseimbangan tubuh badan, dia bawa motor boleh jadi pitam atas motor tu. Sedangkan menjaga nyawa hukumnya wajib. Jadi saya kata bolehlah. Sebenarnya dia kata dia tahu boleh, cuma dia nak sedapkan hati dia tu. Betul Kak, betul. Sama juga dengan nenek-nenek, ibu-ibu, atuk-atuk yang kalau puasa menambahkan mudarat nyawa, sedangkan jaga nyawa hukumnya wajib. Syekh Wahbah Zuhaili menulis dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaj Al-Fiqhu Al-Fiqhu wa Adilatuh, dipanggil Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuh. Syekh Wahbah Zuhaili tulis dalam kitab itu, orang sebegini kalau dia teruskan puasa memudaratkan nyawa, puasanya itu dihukumkan haram. Haram. Sebab dia memudaratkan nyawa dia. Kerana itu orang musafir dengan niat yang bukan maksiat, boleh tak berbuka puasa? Boleh. Wajib ke sunat atau harus? Kadang-kala harus, kadang-kala sunat, kadang-kala wajib. Sebab apa jadi wajib pula? Sebab dia musafir jauh, naik kapal terbang daripada Malaysia pukul 7 pagi, matahari terbit.
Bagi mereka matahari tak tenggelam matahari. Sebab matahari ikut belakang 20 jam puasa. Para mugari lepas tolak makan, lepas akan meleleh. Meleleh dia. Perut dah kerak, kena pula the gastrik. Oh, saya kena gastrik atas kapal terbang 7 jam saya kena. Bergulung-gulung kita dalam terbang. Allah Rabbi, masa tu jadi wajib buka sebab mengancam nyawa. Tapi kalau tak mengancam nyawa, kadang-kala jadi asal hukumnya harus. Cuma kalau dah buka bulan Ramadan, janganlah makan hal yang ramai. Ni makan es krim, saya musafir, mana boleh. Wajib hormat orang puasa. Okey, cuma saya nak sebut tadi. Jadi kalau begitu, ibu-ibu, kakak-kakak, atuk-atuk yang sudah tua, kalau mengancam nyawa, jangan paksa. Ini atuk sanggup mati puasa, jangan. Nyawa kita wajib dipelihara. Allah bagi mudah. Kalau tak boleh, kalau jumpa hari ganti, ganti hari lain. Kalau rasa tak jumpa hari nak ganti kerana uzur berpanjangan, bayar fidyah. Ini golongan ketiga. Golongan yang keempat, orang yang dibenarkan mengqadakkan tak perlu fidyah, ialah orang yang meninggalkan puasa sama ada uzur atau tanpa uzur. Yang ni tak boleh bayar fidyah, dia kena qadakkan puasanya. Ingat ya, fidyah hanya dibolehkan bagi orang yang pertama tadi. Siapa dia? Orang yang sakit, tidak ada harapan untuk sembuh, berpanjangan sakitnya. Yang kedua, boleh fidyah sahaja orang yang sudah sangat tua, kalau puasa menambahkan keuzuran dan memudaratkan nyawa, itu je boleh fidyah. Oleh kerana dia sihat, dia hendaklah qadakkan puasanya, tak perlu fidyah. Itu pun dengan syarat dia kena selesaikan sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Sebab itulah hari ni Syawal kan. Nanti besok Syawal, lusa dah Zulqa'dah. Puasa tu hendaklah diselesaikan sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Wajib diselesaikan sebelum Ramadan. Sekiranya sudah masuk Ramadan tak diselesaikan qadaknya, nanti lepas Ramadan selain qadak dikendaki dia membayar fidyah. Sehari yang tak diqadak secupak beras. Itu masuk yang kelima. Qadak pun kena buat, fidyah pun kena bayar. Jadi kita bagi yang keempat ni. Yang keempat ini qadak saja, tak perlu fidyah lagi. Pertama, orang tinggal puasa dengan uzur. Yang kedua, orang tinggal puasa tanpa uzur. Cuma tadi kita dah sebut, kalau tinggal puasa dengan uzur, sunat disegerakan. Kalau tinggal puasa tanpa uzur, wajib disegerakan. Boleh faham ya? Ini yang keempat. Yang kelima, qadak pun kena buat, fidyah pun kena bayar. Siapa dia? Tadilah orang yang tak selesai qadak puasa sebelum Ramadan. Dah masuk Ramadan, baru ni Ramadan dah habis. Rupanya puasa tahun lepas tak diqadaknya 10 hari. Jadi selain qadak 10 hari, dia kena bayar fidyah 10 cupak. Sebab lompat 1 Ramadan. Takdirlah 2 Ramadan ni, dah masuk Ramadan berikut, tak qadak juga. Berapa hari tak puasa tadi? 10 hari. Fidyahnya oleh kerana sudah melompat 2 Ramadan, fidyahnya 2 kali ganda, 20 cupak. Kalau sudah masuk 3 Ramadan, 3 kali Ramadan tak qadak juga, 10 hari tak berubah, 10 hari lah kena qadak. Oleh kerana
dah lompat 3 Ramadan 30 cupak. Jadi makin banyak Ramadan tak qada, makin banyaklah cupaknya. Kan itu saya dah sebut tadi, siapa-siapa yang tak selesaikan, selesaikan. Qada tak bertambah, yang bertambah adalah fidyah. Baik. Saya ulang balik. Ramadan yang lepas dia tak qada 10 hari, masuk Ramadan dah habis Ramadan, masuk Syawal ni 10 hari qada tak bertambah kan? Tapi kena bayar denda 10 cupak fidyah. Kalau 2 Ramadan 20 cupak fidyah. Puasa tak bertambah, qadanya tak bertambah, qada tetap kena qada. Baik. Katakanlah tahun yang kedua tu dia pun qadakan 10 hari. Cupaknya 20 cupak tadi tu, dah 2 Ramadan dah. Dia pun qadaklah Ramadan 10 hari itu. Baik. Tiba-tiba dia tak bayar fidyah lagi. Masuk Ramadan berikutnya, adakah fidyahnya bertambah? Jawapannya fidyah tak bertambah setelah dia mengqadakkan puasa tu. Fidyahnya takkan tambah. Yang penting dia kena qadakkan puasa. Jadi didenda dia bayar fidyah itu bertambah-tambah, didenda kerana dia tak qada. Jadi kalau dia selesaikan qada dia, fidyah tu takkan bertambah. Boleh ingat tu? Itu sebab saya katakan tadi, ada orang yang memang kadang-kadang tinggal puasa dia tak qada lama dah. Saya ceramah datang satu ibu beritahu ustaz, betul ustaz cakap dulu masa saya mengandungkan anak saya, sebulan saya tak puasa. Sekarang anak saya sudah berumur 20 tahun. Dah 20 kali Ramadan dia tak qada rupanya. Jawapannya, dia tak qada tadi 30 hari, 30 hari takkan bertambah. Qada lah 30 hari itu. Cuma dah 20 tahun, 20 cupak 30 cupak, 30 hari kan. Darabkan dengan 20 kali ganda tu. Berapa? 600 cupak. Okey, soalan seterusnya. Adakah kena bayar dengan beras ataupun dengan wang? Baik, dalam mazhab kita Syafi'i, hendaklah dibayar dengan makanan asasi penduduk negara. Makanan asasi. Baik, secupak ni berapa banyak agak secupak? Secupak ini 675 gram. Akak bayar zakat berapa cupak? Kita bayar zakat berapa cupak? Kita bayar zakat 4 cupak segantang. Segantang bersamaan 4 cupak. Jadi bayar zakat berapa ringgit tahun ni? 7 ringgit. 7 ringgit bagi 4 plus minus RM1.83, RM1.85. Senang cerita, bayar RM2 dah. Sebab tu Allah sebut dalam ayat tadi, saya rujuk surah Al-Baqarah ayat 184, siapa yang mampu bayar lebih, itu lebih bagus. Bayar lebih. Baik. Jadi soalannya tadi, boleh tak bayar dengan wang ringgit? Dalam mazhab Syafi'i kita kena bayar dengan makanan asasi. Tetapi hari ini kita bertaklid kepada mazhab yang lain kerana ada keperluan, ada perlu. Sebab tu akak bayar zakat baru ni dengan beras ke dengan duit? Saya bayar dengan beras. Saya agak ortodok tau. Ya, saya bayar dengan beras. Ada orang tanya soalan, kenapa zakat sekarang ni tak sama? RM7 ada, RM14 ada, RM21 ada. Betul? Kenapa dulu satu harga saja? Dia begini. Tajuk ini telah dibincangkan oleh ulama fiqh bukan sekarang, ratusan tahun dulu dah bincang dah. Dah bincang lama dah. Kalau ikutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita bayar dengan
Zaman Nabi mereka bayar zakat kurma ataupun gandum. Sebab itu makanan asasi di Mekah masa tu. Orang Arab masa tu makan kurma sebagai makanan asasi. Malaysia ni kita tak makan kurma, kita jual je kurma tu. Jadi tak makan kurma kita ni, makan kurma gak kita cari nasi gak. Jadi makanan asasi kita nasi. Okey. Ulama dah berbincang oleh kerana makan asasi kita nasi, adakah beras yang kita guna sama sekarang? Tak sama. Ada yang makan herba poni, ada yang makan beras perang, yang saya tahu nak kurus. Ada yang jaga kesihatan makan beras basmati, herba poni, ada yang makan beras tempatan, betul? Dulu mana ada cerita makan beras herba poni, tak ada kan? Dulu saya ingat zaman budak-budak kita standard je makan beras tempatan je, jarang-jarang nak jumpa basmati ni, jarang. Betul tak betul? Baik tu dulu satu harga je. Dan ulama-ulama bincang, maka kita ambil makanan asasi penduduk sebuah negeri, majoriti penduduk negeri. Jadi rakyat Selangor, orang wilayah, kajian yang dibuat majoriti makan beras tempatan. Itu sebab dulu disatukan harga. Bila zaman sudah berubah, orang dah mula jual beras basmati, dah mula jual beras perang, dah mula jual beras-beras macam-macam harga. Akak pun makan dah tak sama macam beras saya makan, sebab saya makan basmati, sekian sajalah. Tapi makan jarang-jarang. Yalah maklumlah orang rumah tak ada, biasa makan kat kedai ya. Akak pun biasa makan basmati, herba poni. Itu sebab bayarlah ikut harga beras. Itu sebab sekarang dibuat berbeza, RM7, RM14, RM21 bagi negeri Selangor. Ya. Negeri lain tak sama sebab mereka tengok makanan asasi negeri-negeri. Negeri Sembilan dulu zakatnya RM6.5. Sebab tu kita bayar zakat fitrah berdasarkan di mana tempat kita tinggal. Kita bayar zakat perniagaan di mana kita bekerja. Bayar zakat perniagaan di mana kita bekerja. Bayar zakat fitrah di mana kita duduk, di mana kita tinggal. Orang saya duduk kat Nilai, sebelah saya Bukit Mahkota, Selangor. Orang Bukit Mahkota nak sip pergi Nilai bayar zakat RM6.5. Mana Sabah kedekut betul. Sip 50 sen dia kata. Sip 50 sen. Tapi tak adalah, saya gurau je. Tapi ada juga. Jawapannya itu sebab kenapa berbeza. Balik tajuk fidyah tadi. Jadi fidyah tadi bayar berapa ringgit ikut beras yang kita makan. Jadi nak bayar dengan beras atau nilaian beras. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i bayar dengan beras, tapi ulama-ulama kontemporari hari ini mengatakan kita bayar dengan nilai beras. Sebab tu waktu bayar zakat tu kita akan sebut inilah zakat yang wajib atas diriku dan ahli keluarga di bawah nafkah tanggungan aku, ganti beras. Ganti beras. Biasa kita niat macam tu. Ya, baik. Jadi bayar dengan wang. Kenapa bayar dengan wang? Sebab bila kita bagi beras pada fakir miskin nak bagi zakat ni, cemik muka, beras lagi. Rumah makcik banyak dah beras, makcik nak makan burger, dia kata. Makcik nak beli baju raya. Jadi dia nak jual beras tu dah banyak, siapa nak beli? Itu sebab sekarang ni kita tukar terus, ganti beras. Ganti beras ya. Baik. Saya nak sebutkan tadi itu orang yang dia kena bayar, dia kena qada dan bayar fidyah. Siapa tadi? Orang yang melewat-lewatkan qada, sudah lompat tahun tak qada. Baik, siapa lagi yang kena bayar fidyah dan qada? Iaitulah perempuan yang mengandung, hamil, perempuan yang hamil.
Ataupun perempuan yang menyusukan anak, dia berbuka puasa. Orang mengandung, orang menyusu anak diharuskan berbuka puasa. Harus tak? Tapi dia berbuka tu kerana diri dia ke kerana baby dalam kandungan dia? Kalau dia berbuka kerana diri dia, badan dia lembik, lemah. Sebab orang perempuan mengandung ni kan macam-macam. Betul? Ada yang kalau mengandung tu tak boleh bangun, tombang dia. Dia berbuka kerana diri dia. Dia hanya perlu qada saja, tak perlu fidyah. Qada saja, tak perlu fidyah. Tetapi ada orang yang kalau dia mengandung, badan dia okey, tapi dia tengok baby dah tak bergerak. Biasa nendang-nendang, tak tendang hari ni lah. Dia pun dah bimbang, takut baby tak makan sebab dia puasa. Dia pun berbuka kerana diri ke kerana baby? Kerana baby tadi kan. Dia kena qada dan fidyah. Kaedah dia macam tu je, mudah. Ataupun dia menyusukan anak tadi, susu badan dia banyak, tak ada masalah pun. Tapi dia berbuka kerana diri dia, badan dia lemah, lembik. Buka. Dia buka untuk diri dia. Dia hanya perlu qada. Tapi kalau badan dia okey, susu pun ada, berbuka kerana si anak, dia kena qada dan fidyah sekali. Sebab saya tak berani nak sebutlah masalah perempuan yang mengandung dan menyusu, sebab saya tak ada pengalaman. Kita pun tak pernah mengandung, cuma tengok isteri mengandung. Anak saya tak ramai, 8 je. Itu pun nyambil-nyambil kak. Kalau ikut serius 18 saya ingat tu. Jadi tengok isteri kita, kadang-kadang kita tahulah ada perempuan yang memang, kawan-kawan saya cerita, dia kata kalau isteri dia mengandung, ni naik allergic badan ni, tak boleh bangun pun tak boleh. Itu memang badan dia lemah. Tapi ada orang perempuan mengandung, noreh getah saya tengok, buat sawah bendang, bawa baby nyangkul, kuat. Dia tak sama kan. Yang paling teruk, isteri mengandung, suami yang wek, itu teruk juga. Tak gunanya lelaki. Dia pula, kenapa Mat? Aku allergic lah, bini aku mengandung, aku yang mengalah. Pula dah, ini dipanggil masalah masalah orang mengandung. Jadi kesimpulannya, dalam hal-hal sebegini kita kena selesaikan. Jadi kalau begitu, inilah yang saya maksudkan, adakah kita ni jadi orang yang beruntung ni besok? Jadi kalau kita takut tak untung, kita siapa nak selesaikan? Jadi kita selesaikan sebelum kita meninggal ni, selesaikan qada. Ataupun jangan malu-malu beritahu pada waris, pada anak-anak kita, pada suami, berapa hari tak puasa, berapa banyak yang ditinggalkan, supaya nanti kalau kita tak ada, mereka tolong selesaikan. Sebab tu soalan yang pernah ditanya, akak tak payah soal, saya tahu soalannya. Kalau kita tak tahu macam mana Ustaz? Kan? Saya tahu dah, saya kasyaf soalan tu. Kalau kita tak tahu dalam ilmu fiqh, kita tak boleh nak hukumkan dia ada tinggal puasa. Tak boleh. Dalam fiqh, akak nak kata lantai ni najis tak? Tak boleh, sebab kita tak nampak pun ada orang kencing kat sini. Akak nak hukum apa jalan raya tu? Najis ke? Tak boleh, sebab kita tak nampak pun orang buang najis kat situ. Sebab tu kita tengok orang Arab sembahyang atas jalan raya biasa. Sebab dalam fiqh, selagi tak nampak najis, kita tak boleh hukumkan najis. Macam tu juga kita nak hukumkan mak ayah kita ada tinggal puasa, kita tak tahu, maka tak boleh nak hukumkan mak saya Ustaz ada tinggal puasa. Akak mantap, akak agak-agak je, agak-agak tak jadi hukum. Cuma kadang-kadang kita nak tolong, betul? Saya tahu, saya tengok muka kakak ni, saya tahu nak tolong tu kita boleh tolong. Jadi kita pun bayarkanlah. Kalau tak ada qada dia, maka dia akan jadi sedekah.
Ya. Baik. Soalan yang ditanyakan seterusnya. Kalau kita nak bayar tu dia tidak macam zakat. Zakat ada 8 asnaf, betul? Fidyah hanya boleh dibayar kepada fakir dan miskin saja. Pada fakir dan miskin. Jadi kita nampak orang miskin tepi jalan tu, memang kita tahu dia miskin. Boleh tak kita keluarkan duit, kita pun niat fidyah? Boleh. Boleh. Ya. Dan sebaik-baiknya kita niat itu, dan kita kena niat beritahu dia. Baik tu bila saya buat program untuk fakir miskin, kan saya selalu ketik demo kan, untuk fakir miskin kan, saya buat di Sabah, di Kemboja. Ya. Lain kali akak mention kat saya, ini wang fidyah. Nanti saya terima sebagai wakil. Saya tak boleh terima lah, sebab yalah, kita nak kata kaya tak sangatlah, tapi miskin tidak juga. Maka saya tak boleh terima fidyah itu, cuma saya terima wakil. Nanti di sana kita akan serahkan. Baik, adakah penerima tu kena niat? Jawapannya mudah juga. Masa kita hulurkan duit tu pada fakir miskin, dia pun ambil, itu namanya dia terima. Tak pernah zakat ni kita beri dia tolak, tak ada. Itu maksudnya memang dia dah niat terima. Yang penting niat kita. Boleh faham tu? Boleh faham ya? Kalau begitu, itulah yang dapat saya bincangkan pada pagi ini. Ini orang yang beruntung dipanggil. Orang selesaikan masalah. Paling beruntung kita selesaikan sebelum kita tinggalkan alam ni. Baik, ada soalan, saya buka soalan, silakan. Ada? Tak ada? Silakan akak depan kali ini tanya. Okey. Soalan yang ditanyakan, bagaimana kalau suami kita memang ada tinggalkan puasa, memang isteri sebagai waris, boleh qadakkan, atau akak orang dah meninggal ni diberi pilihan, qadakkan untuk dia boleh, bayarkan fidyah pun boleh. Lebih afdal bayar fidyah. Sebab apa afdal bayar fidyah? Sebab kadang-kala puasa kita ni tak sempurna. Kita mengakulah kita bukan macam orang hebat-hebat puasa khawas al-khawas. Ya. Jadi kadang-kadang tak berapa sempurna, lebih baik bayarkan fidyah. Fidyah tu sama ada guna harta si mati ataupun kita guna harta kita. Sehari secupak aja. Ya, sehari secupak beras yang biasa kita makan. Hari ni boleh ganti dengan wang ringgit. Jadi kalau ada fidyah-fidyah, nanti akak beritahu saya. Ada nombor saya 016 2828 451. Talian dibuka sekarang. Nanti akak WhatsApp lah personal. Saya mengaku memang kita gunakan wang zakat atau fidyah untuk bagi fakir miskin, betul. Mereka orang yang berhak. Siapa di antara fakir miskin tahu? Antara fakir miskin ialah pelajar-pelajar. Sebab tu kadang-kadang duit fidyah kita bagi pada budak belajar. Saya dulu kak, masa saya belajar di Syria, saya miskin. Akak tahu tak? Pernah kita orang tak makan, saya tak makan sehari semalam sana. Cari duit tak jumpa, menangis tu. Itu balik, saya balas dendam tu yang gemuk tu. Dulu nampak orang selangka saya ni. Miskin kita. Masa belajar dulu, mak ayah kirim duit bulan-bulan. Masa tu mana ada TNT ke apa boleh swab. Masa tu hantar duit setahun sekali. 2,000 saya ingat setahun. 2,000 setahun. Hidup susah masa tu. Lepas tu saya suka kumpul tu kadang mana-mana student saya bagi dia. Tapi dengan syarat lah, memang student tu miskin sungguh. Tak ada pendapatan, full time belajar. Sebab hari ni budak-budak hari ni saya tengok ada juga yang belajar tapi pendapatan banyak, sambil belajar sambil buat bisnes. Dulu kami tak sempat buat bisnes, nak bisnes apa. Kita
Kita pun tak ada bisnes masa itu. Soalan lain seterusnya, silakan. Ya Kak. Kena kuat sikit aja. Puasa 6. Okey, digabungkan soalannya. Boleh tak digabungkan dengan puasa qada? Begitu. Puasa 6 saja. Boleh tak dibuat pecah-pecah? Ataupun kena 6 hari berturut-turut? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittin min Syawal. Summa atba'ahu sittan min Syawal." Baik. Atau kama qala Rasul, kana kasiyamid dahri. Siapa puasa sebulan Ramadan, siapa puasa Ramadan kemudian diiring 6 hari Syawal, seperti puasa setahun. Nabi hanya sebut puasa 6 hari. Jadi berturut-turut itu tidak syarat. Dan tak syarat mesti awal bulan, asalkan 6 hari di bulan Ramadan. Jadi saya pun puasa hujung, sekian sajalah. Hari ni hari akhir saya puasa. Tu rahsia. Sebab gitu kan saya pergi Turki Kak. Pergi Turki nak puasa apa Kak? Musafir. Musafir. Sebelum pergi Turki kan saya dah kata ziarah sampai sudah Kak, tak puasa. Ni baru nak hari ni last. Harap selesailah, tidak besoklah. Esok banyak jemputan. Baik. Jadi kesimpulannya, tak syarat mesti 6 hari itu berturut-turut, cuma baguslah kalau disegerakan. Kan Allah sebut wasari'u ila maghfirah. Segeralah cari ampunan Allah. Jadi segera buat amal-amal itu hukumnya bagus. Ada soalan? Silakan. Silakan. Niat saja. Okey. Soalan yang ditanyakan zakat ataupun fidyah tadi, adakah perlu dilafazkan inilah zakat saya, inilah fidyah saya? Baik. Yang penting adalah niat. Ulama-ulama fiqh Syafi'i mengatakan ada beberapa amalan ibadat, amal ibadat yang boleh didahulukan niat daripada perbuatan. Antaranya ialah bayar zakat dan fidyah tu boleh. Maksud dahulukan niat, zakat ni kita mesti buat begitu. Ini zakat macam kita jumpa dengan amil. Salam tu pun tak perlu, yang perlu ialah niat. Jadi niat, cuma kadang-kadang lafaz di mulut, inilah zakat saya untuk diri saya dan keluarga bawah tanggungan saya, ganti beras tahun ini. Itu hanya lafaz. Yang penting niat. Adakah niat itu semasa menyerah? Maka ulama fiqh Syafi'i kata niat itu boleh semasa kita mengira duit. Ni kira duit ni, ini zakat pendapatan saya. Kita pun niat nak bagi dekat ustaz, nanti ustaz nak hantar kat orang miskin, contoh ataupun asnaf. Jadi akak pun serah kat saya. Itu namanya memadai buat macam tu. Memadai buat begitu. Sah buat macam tu. Yang penting kita dah niat. Niat itu kan kita dah lintaskan di hati, ini zakat pendapatan kita, ini zakat emas perak kita, ini kita dah niat dah. Jadi nanti masa bank in pun kita dah niat. Apa makna niat? Niat ni kan gerak hati kita. Kita pun masuk dekat, kalau pada bank tu kan kita tuliskan berapa ringgit, akaun siapa, pada ustaz siapa, pada siapa. Kita pun dah niat. Itu niat kita pun send, approve. Itulah niat. Kita dah niat zakat. Jadi masuk ke akaun saya contohnya. Akak pun WhatsApp saya, ustaz, saya dah bank in kan duit zakat saya ataupun fidyah saya.
Saya pun terima, saya tuliskan, saya terima sebagai wakil untuk saya sampaikan pada asnaf. Itu saya terima wakil. Nanti kita pun beri pada fakir miskin. Fakir miskin tu pun dia pun ambil. Apa dia niat? Aku terima. Dia tak cakap mulut. Dah masuk poket tu dia lah tu. Itu nama niat. Dia niat, dia terima. Kita pun kata, tuan, ini ada orang bagi zakat dan fidyah. Dia pun senyap aja. Terima kasih pun tidak. Dia terima. Mana kita tahu dia terima? Sebab dah masuk poket. Tak pernah lagi kak kita hulur dia, tak payah. Tak ada. Tak ada zakat ni, percayalah. Semuanya ambil. Paling banyak terima kasihlah ustaz. Kita pun pesan doakanlah orang yang memberi itu. Dia pun saya doakanlah ustaz supaya dia murah rezeki. Betul, dia doakan. Itu yang kak murah rezeki tu, makin sehat, makin handsome, sekian sajalah. Sebab dia orang doakan tu. Soalan lain silakan. Habis dah masuk kak, ada soalan lain? Silakan. Ini takhir sekian. Okey. Waris kita. Baik. Soalan yang ditanyakan ialah seorang ibu yang punya pendapatan sendiri, duit pencen banyak, pencen suami ada, pencen dia lagi ada. Kawan saya kahwin, suami dia meninggal, dapat pencen suami. Kahwin kedua, meninggal lagi, dapat 2 pencen. Kahwin ketiga, yang kawan saya, yang ketiga tu dia dah aim saya tak nak sebab takut saya jadi yang ketiga pula. 2 pencen dia. Kalau meninggal yang soal lagi ni 3 pencen dia dapat. Oh banyak duit dia. Rumah sewa lagi. Tak apalah rezeki dia. Soalan dia ialah, adakah anak kena bayarkan zakat? Dia begini. Kalau sekiranya dia duduk di bawah nafkah anak, sebab nafkah ni ada nafkah usul, ada nafkah furu'. Ya. Siapakah orang yang kita beri nafkah? Mak ayah kita yang tidak ada pendapatan tetap. Itu kita kena beri nafkah. Tapi kalau dia ada pendapatan, mak ayah kita tadi, dia bayar zakat sendiri. Bayar sendiri. Cuma hari ni anak-anak kadang-kadang baik beritahu mak, saya bayarkan zakat mak. Boleh. Sebab tu saya katakan tadi, dia kena maklumkan, beritahu. Ya. Iaitu kalau ayah dia ada pendapatan yang tetap, sebab dia tak perlu lagi tanggung nafkah itu. Okey. Jadi berhubung dengan masalah ini masalah zakat ni tadi. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi saya nak tamatkan dalam hal-hal sebegini, para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, kita kena selesaikan ya. Nanti insya-Allah nanti kalau diizinkan kita masuk pula lagi masalah zakat fitrah, zakat yang lain-lain, dan juga sebagai peringatan kita. Ada soalan, ada yang mengatakan jika bayar zakat terus pada asnaf kita dikatakan berdosa kerana engkar kepada pemerintah namun zakatnya lepas. Ya, dalam hal ini pemerintah yang menjalankan tugas untuk mengagihkan zakat. Jadi adakah dipanggil kalau kita bayar terus? Dia begini, ada ketikanya kita bayar melalui pemerintah itu lebih dipermudahkan sebab mereka tahu asnaf-asnaf yang ada. Cuma jadi khilafnya kerana Nabi sebut begini, Nabi sebut kita bagi zakat kepada waris yang asnaf dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala menghubungkan kekeluargaan. Jadi ada berbeza pandang masalah itu. Cuma ialah kita akurlah dengan pemerintah yang menjalankan tugas mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itulah yang dapat kita bincangkan. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Dan sebelum saya terlupa, sahabat saya dan sahabat kita di luar ada jualan-jualan, dan sahabat kami bawa tabung untuk kita buat pembangunan madrasah kami di Kampung Pandan, ya, atas satu tanah lot yang telah diwakafkan. Kita nak buat, kita dah ada sekolah agama tu, sekolah rendah Islam integrasi, yang kita sudah bina lebih daripada 15 tahun dah, lama. Sekarang ni kita menyewa di bangunan 2 blok 3 tingkat. Overhead kita sebulan lebih kurang 25,000 untuk sewa saja. Jadi kami dapat tanah tu, kita nak buat bangunan jangkaannya lebih kurang 5 juta. Jadi kalau akak bagi suang 1 juta cukup lah. Jadi kalau ada zakat ke, kita terima lah, sebagai ni ejen kita lah, Cik Kamarul. Nanti boleh dapatkan nombor akaun bulanan ke, sikit-sikit ke. Dan mudah, kalau kita ada zakat, kita boleh bayar bulanan. Sebenarnya zakat boleh bayar secara staggered payment, boleh. Asalkan jangan melebihi tempoh setahun, jangan lebih setahun. Itu khususnya zakat pendapatan, zakat emas perak. Zakat fitrah kena bayar Ramadan lah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bismillah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya punya program tu banyak di Sabah dan Kamboja, saya banyak buat di situ.